Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa kita sebut bulan Maulud. Sebutan yang betulnya Maulidur Rasul. Bulan Rabiul Awal ni bukan sahaja peristiwa Maulidir Rasul. Ada dua lagi peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Yasrib. Nabi sampai di Yasrib yang kemudian ditukar nama kepada Madinatul Rasul juga pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-13 nubuwah. Dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal ketika gelincir matahari dekat nak masuk waktu zuhur. Semasa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun 4 hari. Jadi 3 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya pada tarikh dan tanggal hari Isnin 12 Rabiul Awal. Kita biasa disebut Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sehingga mungkin kita berpandangan dan beranggapan peristiwa serangan tentera bergajah tu berlaku pada tahun yang sama dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan. Peristiwa serangan tentera bergajah berlaku sekitar tahun 570 Masihi. Rasulullah diputerakan tahun 620 Masihi. Lebih kurang 50 tahun sebelum keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku serangan tentera bergajah Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah. Dan sebab apa orang Arab panggil 12 Rabiul Awal tahun gajah? Sebab masa tu orang Arab ni dia tak ada tahu. Bulan tu ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hak ni ada. Cuma tahun tak ada. Bulan Muharram tak ada tahun. Jadi bila tak ada tahun, dia macam kita juga. Kita pergi melawat seorang orang tua kita di Tanah Merah. Antara orang paling tua ada Jabilan ni. Pak Ngah Bakar panggil nama dia. Tanya Pak Ngah beranak tahun berapa? Dia kata tahun Buah Merah. Tahun Buah Merah tahun berapa Pak Ngah? Tak ingat dia kata tahun Buah Merah. Kita kena buka sejarah balik lah Buah Merah tahun bila. Tengok tahun 27. Makna dia beranak tahun 27. Gitulah cara orang-orang lama mengingati tahun. Dia ingat dengan satu peristiwa besar yang berlaku masa tu. Jadi orang Arab dalam 100 tahun kejadian Abrahah mari nak serang Kaabah tu, dia kenali sebagai tahun gajah. Walaupun Nabi SAW bukan beranak pada tahun yang sama. Serangan bergajah, macam hamba sebut tadi, tahun 570 Masihi, Rasulullah diputerakan 620 Masihi. Apa makna 620 Masihi? Dan apa makna tahun Masihi? Tahun Masihi ni ialah tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi lah ni kita 2021 Masihi, maknanya Nabi Isa lahir 2021 tahun yang lalu. Dan dengan sendirinya kita boleh faham beza jangka masa perutusan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Maknanya perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku 600 tahun lebih lepas Nabi Isa. Jangka masa ni jangka masa yang sangat panjang, yang sangat jauh, yang meletakkan manusia ni dalam keadaan disebut istilah dalam kitab-kitab sirah, dunia yang sangat memerlukan petunjuk daripada seorang Rasul.
Sebab bila jauh sangat dengan Nabi yang sebelum daripada ni, dan syariat Nabi-Nabi yang dulu Allah tak jaga. Kitab Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, tak dijaga. Sehingga dia boleh diubah, dia boleh dipindah. Quran lain. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan jaga. Sebab tu orang tak boleh nak kurang, tak boleh nak tambah, tak boleh nak beki, tak boleh nak khenak, tak boleh nak ubah, tak boleh berlaku. Sebab apa? Hak tukar jaga ni Tuhan Quran. Allah yang tukar jaga. Syariat Nabi dulu, bila berlalu satu tempoh masa, akhirnya pengikut dia kehir kok tu, pindah kok ni, ubah kok tu, kurang kok ni, tambah situ, sehingga dia jadi bukan lagi syariat yang sebenar. Gitulah dalam tempoh 600 tahun lebih, manusia berada dalam keadaan benar-benar memerlukan petunjuk seorang Rasul yang membawa syariat. Nabi ni dia mari bukan bawa ideologi. Nabi ni mari bawa syariat. Apa makna syariat? Syariat ialah jalan. Jalan untuk kita jalan dalam kehidupan dunia yang membolehkan kita selamat sampai ke akhirat. Dan Allah Ta'ala beri akal pada kita, kemampuan dan keupayaan akal kita ni ialah untuk memahami syariat yang Allah sedia. Bukan untuk kita buat syariat sendiri. Kalau kita guna akal kita untuk buat syariat sendiri, maknanya kita telah menggunakan akal kita melebihi kemampuan yang menyebabkan dia jadi tak betul. Kita perih akal kita ni luar daripada kemampuan yang Allah bagi. Allah bagi supaya kita memahami syariat yang telah sedia ada, bukan buat awak sendiri. Jangka masa perutusan seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain, seorang Rasul dengan seorang Rasul, dia tak sama. Kita ambil contoh Nabi Ishaq. Lepas Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kan? Maknanya berturutan. Lepas Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Maknanya turut. Daripada tu ayah cucu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Daud. Lepas tu anak pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS. Malah ada Nabi yang diutuskan serentak dua. Nabi Musa dan Nabi Harun. Sepupu, mari sekali untuk menguatkan. Sebab Nabi Musa ni dia kurang petah dalam berkata-kata. Dan kita tahu belakang ke cerita masa Nabi Musa jadi anak akak Fir'aun. Dia kecil-kecil lagi dia geran dah ke Fir'aun. Fir'aun riba. Dia cari janggut Fir'aun. Siapa Fir'aun kata budak Bani Israel ni kali hak ni lah nak kena bunuh. Aisyah isteri Fir'aun kata abang dengan budak-budak buat kira dia kata. Sehingga nak tentukan Nabi Musa ni betul-betul budak cerdik ataupun memang budak-budak tak cerdik lagi, diuji dengan cara dia letak susu dengan bara api. Sebenarnya tangan Nabi Musa nak ambil susu, tapi malaikat tolak ambil bara api. Buh mulut, cederalah lidah Nabi Musa menyebabkan dia tidak petah berkata-kata. Bila tidak petah berkata-kata, Allah kukuhkan perutusan Nabi Musa ni dengan sepupu Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi dua mari sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa 920 tahun. Satu jangka masa yang panjang. Dan perutusan seorang nabi ni disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ayat yang kita baca semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu. Terlalu menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu. Dan terlalu berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni Allah cerita 4 sifat Rasul yang diutuskan pada kita. Yang pertama, Rasul ni dari kalangan kamu. Maknanya seorang Rasul ni manusia biasa. Kalau orang Arab gak sama sebangsa, kalau orang Quraisy sama sekabilah lagi. Bukan orang lain.
Bukan makhluk asing daripada planet lain mari jadi rasul. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu. Rasulullah ni bila tengok kita umat dia ni kena sesuatu, berat bagi Rasulullah. Disebabkan kasih dan sayang. Terlalu menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu dan terlalu berkasih sayang serta berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Matlamat besar perutusan seorang Rasul nak selamat manusia. Dan bila matlamat besar, ujian pun besar. Cabaran dalam perjalanan ni besar. Yang paling hebat sekali berhadapan dengan cabaran Rasul-Rasul ulul azmi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak paling berat sekali berhadapan dengan cabaran. Lepas daripada tu para sahabat, lepas pada tu para tabi'in, lepas pada tu tabi'in, lepas pada tu para salafus soleh. Kita ni hak sipi-sipi je. Tapi apa kita serah berat? Sebab martabat kita rendah. Martabat kita rendah. Bila rendah, mari sikit pun kita serah berat dah. Sedangkan para rasul berhadapan dengan yang sangat besar. Dihina, difitnah, dikeji, dikata orang gila, diperangi, diseksa, dihalau daripada kampung halaman, dibunuh pada sahabat Rasulullah. Macam-macam lagi kalau kita nak cerita ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk menyampaikan dakwah Islam. Tapi semua ujian ni sama sekali tidak memesongkan Rasulullah daripada tujuan besar perutusan. Kita tengok bila berlaku tahun duka cita. Tahun duka cita ni tahun wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, seorang saudagar besar di kota Mekah yang mewakafkan kekayaan dan harta yang dia ada untuk perjuangan Rasulullah. Meninggal. Pada tahun yang sama, meninggalnya Abu Talib. Pok saudara yang walaupun belum beriman, tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa, tapi menjadi benteng kuat di belakang Nabi. Mempertahankan anak saudara dia daripada ancaman orang-orang Quraisy. Bila tak ada Abu Talib, tak ada Khadijah, orang-orang Quraisy ni macam boleh satu kesempatan, inilah masa, saat dan ketikanya kita nak lawan habis-habisan Muhammad. Berlaku suatu hari masa Nabi sedang menunaikan solat di bawah teduhan bayangan Kaabah. Pemuka-pemuka Quraisy ni Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Hak ni orang-orang besar Quraisy. Duduk di tempat mereka bersidang, Darun Nadwah. Bila tengok Rasulullah tengah sembahyang, Abu Jahal ni tawar kepada orang-orang jahat yang kalau boleh ambil perut unta baru sembelih ni, ada tahi, ada darah, nanti bila Muhammad sujud gebuh atas belakang dia. Ada orang Mekah yang jahat, terima tawaran Abu Jahal. Kebetulan ada orang baru sembelih unta, dia ambil perut unta, ada tahi, ada darah, ada kotoran tu. Bila Rasulullah sujud dalam sembahyang, dia gebuh atas belakang Nabi. Rasulullah tak bangun daripada sujud sehinggalah mari puteri baginda Fatimah Az-Zahra buang perut unta tu daripada atas belakang. Dan orang kafir Abu Jahal dengan geng-geng dia ni pakat suka ramai-ramai. Peristiwa ni dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Cuma Abdullah bin Mas'ud ni dia sahabat yang bukan berperwatakan pahlawan. Dia kaki tepes sebelah. Kalau dia perang, dia bukan kelah orang duduk soh depan, dia bahagian duduk soh belakang-belakang. Lebih Abdullah bin Mas'ud, dia seorang sahabat yang berilmu. Tapi kalau fizikal, dia tak kuat. Dia tengok, kalau aku berani ni saya aku cegah.
Tapi aku tak berani. Bapak-bapak kafir ni kuat belaka. Pakat dia suka ke Nabi. Sesat semaya Nabi angkat tangan. Tinggi berdoa kepada Allah. Antaranya Nabi doa, Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham, wa Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Al-Walid bin Utbah. Nabi sebut seorang-seorang nama pemimpin Quraisy wa ada sikit. Abdullah bin Mas'ud kata, demi Allah, semua nama-nama yang Rasulullah sebut ni mati belaka dalam perang Badar. Abu Jahal mati, Umayyah mati, Utbah mati, Syaibah mati, Al-Walid pun mati. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah adik-beradik. Al-Walid bin Utbah anak Utbah. Utbah bin Rabi'ah ni ayah Hindun. Hindun isteri Abu Sufyan. Ia mati dalam perang Badar di tangan Saidina Hamzah. Sebab tu Hindun sangat berdendam dengan Hamzah. Okay. Pok saudara kepada Hindun, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah pun mati tangan Hamzah juga dalam perang Badar. Jadi ayah mati, pok saudara pun mati. Sebab tu dia marah sangat. Bila tengok orang Mekah ni meningkatkan penentangan, seolah-olah macam bumi Mekah ni gelap dah daripada nak terima cahaya dakwah. Tekanan, penindasan, kezaliman, koh kuat, koh hebat. Kalau kita mikir, dah tak saya terima kat mu. Kita royak-royak dah. Rasulullah tak gitu. Tidak gitu. Sebab tujuan besar perutusan seorang Nabi ni, disebut dah, azizun alaihi ma anittum. Terlalu berat bagi seorang Rasul tu apa yang menimpa umat dia. Jadi bila tengok umat ni duduk di jurang kebinasaan, sembah berhala, cara hidup yang tak ada syariat, dalam kehidupan dunia pukul cakacik, apatah lagi dalam kehidupan di negeri akhirat seksok, berat bagi seorang Rasul. Lalu lagu mana pun manusia, umat ni mesti diselamatkan. Bukan kira hak orang seksa, bukan kira hak orang buat zalim, bukan kira hak orang kecam, hak orang fitnah, hak orang perang, hak orang halau daripada kampung halaman. Bukan ni perkiraan. Perkiraannya ialah nak selamatkan manusia. Mekah tak ada dah nampak ruang dakwah. Nabi ajak anak angkat baginda Zaid bin Harisah pergi cari medan dakwah baru di Taif. Taif dengan Mekah ni dalam 50 batu jarak dia. Zaid bin Harisah ni asalnya hamba kepada Sayyidatina Khadijah, dimerdekakan. Rasulullah ambil buat anak akak. Asalnya dibankan Zaid bin Muhammad, tapi turun ayat yang melarang anak akak diban kepada ayah akak, dipanggil semula dengan Zaid bin Harisah. Nama asal dia. Orang hitam. Seorang hamba hitam. Pergi ke Taif. Kalau orang Mekah tak dah terima dakwah, mudah-mudahan orang Taif ni lain peseng, terbuka hati, cahaya dakwah mereka boleh terima. Rupa-rupanya orang Taif lebih jahat lagi daripada orang Mekah. Bukan setakat dakwah Nabi tak diterima, malah disuruh budak-budak beratur tunggu Rasulullah mari tepi jalan. Bila Nabi sapa, dia pakat pekong dengan batu. Piung-piung pekong Nabi dengan Zaid bin Harisah dengan batu. Zaid ini musing keliling Nabi, mempertahankan Rasulullah dengan tubuh sendiri. Kena dia ada apa? Jangan we kena Rasulullah. Luka berdarah tubuh Rasulullah. Sehingga darah yang mengalir membasahi kasut. Tapi Nabi tahan darah tu daripada menitis ke bumi. Sebab apa? Sebab menjadi sunnah Allah. Kalau sekiranya suatu umat melukakan tubuh Rasul yang diutuskan kepada mereka, sehingga darah menitis membasahi bumi, umat tu akan dilaknat oleh Allah. Nabi tak umat dia dilaknat oleh Allah. Walaupun jasad Rasulullah disakiti. Bundur Rasulullah dengan anak akak dia Zaid bin Harisah berlindung di satu kebun taman. Dan di situlah berlakunya satu munajat yang masyhur. Panjang Rasulullah bermunajat. Akak tangan tinggi berdoa kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Mekah orang tolak. Mari nak cari medan dakwah baru dia Taif, orang pekong dengan batu. Akhirnya tempat mengadu ialah Allah.
Antaranya Rasulullah mengadu, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani anin nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku di kalangan manusia. Pengaduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kedatangan malaikat. Malaikat ni mari, ya Muhammad, aku mari ni dengan perintah daripada Allah, dengan keizinan kamu. Allah beri perintah dah, cuma nak tunggu izin daripada Rasulullah. Kalau sekiranya kamu izinkan, aku nak akak bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah ni untuk membahas ataupun duduk Taif yang jahat tu. Dan kalau kita orang buat setara tu, kalau kita sedang molek, Rasulullah dah, jangan. Aku masih mengharapkan apa yang akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Hadis Nabi ni ahli-ahli perubatan kaji. Sebab apa Rasulullah kata apa yang akan lahir daripada tulang sulbi. Betul macam sabda Rasulullah. Sebab air mani seorang lelaki itu berasal daripada tulang sulbi. Jadi maknanya apa yang akan lahir daripada anak cucu keturunan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Orang Taif ni punyalah degil. Bila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, macam kita baca dalam Izajah tu kan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia ni masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun. Lepas pada menang pembukaan kota Mekah, orang masuk Islam ni bukan seorang dua, mari kabilah, puluh orang, ratus orang, berduyun-duyun masuk Islam. Sehingga bilangan orang Islam bertambah jadi ramai secara sangat mendadak. Dalam keadaan orang lain pakat masuk Islam, orang Taif, kabilah Bani Sakif namanya yang menetap di Taif, dan lagi dia perang dengan Nabi. Yang kita panggil peperangan Hunain. Perang Hunain ni perang tentera Islam dengan Bani Sakif di Taif. Degil tak degil awak ni. Sehinggalah kabilah-kabilah Arab lain pakat masuk Islam belaka. Orang Taif, Bani Sakif ni tengok, tinggal kita dah lagi. Orang lain Islam belaka dah, tak ada arah nak lari dah. Malu kat orang dah. Kabilah-kabilah lain dah meninggal dah. Semua beriman belaka. Awak dia aja lagi duk puja ke berhala Uzza yang ada di Taif. Dijaga oleh Bani Sakif. Tapi bila tak ada arah, akhirnya hantar utusan pergi ke Madinah untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari beritahu nak masuk Islam, nak mengucap kalimah syahadah. Diterima oleh Rasulullah. Tak ada denda, tak ada gapo sikit ampun. Dahlah dulu waknya ke Nabi, lepas tu perang lagi dengan Nabi. Mari nak masuk Islam, tak ada denda, tak ada gapo. Cuma orang Bani Sakif ni banyak songeh dia. Dahlah Islam gus pada orang. Mula-mula dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya kami minta taksir sembahyang? Islam dah taksir sembahyang. Nabi bersabda, tidak ada agama yang di dalamnya tak ada sembahyang. Semua agama ada sembahyang belaka dengan cara masing-masing. Apatah lagi kita Islam. Orang Jepun pun ada sembahyang, orang India pun ada sembahyang, orang Yahudi pun ada sembahyang, ada belaka sembahyang. Tak ada agama yang tak ada sembahyang. Lagu mana kawan ni minta taksir sembahyang? Yang kedua, awak-awak Bani Sakif daripada Taif ni kata, kami ni ya Rasulullah jenis bangsa pedagang. Maknanya biasa pergi berdagang, tinggal keluarga, tinggal anak bini 3 bulan, 6 bulan. Bila kami pergi jauh, tinggal keluarga, kami tidak boleh meninggalkan pekerjaan zina. Boleh tak kalau kami minta izin nak berzina? Nabi jawab dengan cara psikologi. Nabi tanya, kalau orang berzina dengan isteri kamu marah tak? Marah. Berzina dengan mak kamu, berzina dengan adik perempuan kamu, berzina dengan mak saudara kamu. Nabi sebut beberapa hubungan
orang puan yang ada hubungan dengan kita. Semua orang tak kata marah belakang. Lalu Nabi tak kata, begitu juga bila kamu berzina dengan seorang perempuan, dia mungkin isteri orang, mungkin mak orang, mungkin adik orang, mungkin kakak orang, mungkin mak saudara orang. Sebagaimana kamu marah, orang lain marah juga. Marahlah dia aja. Tak pakai ilmu taksir. Yang ketiga, dia minta nak minum arak. Orang Arab dengan arak ni. Kita baca kisah penharaman arak. Bila turun ayat innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib ni keji daripada kerja setan. Maka jauhilah dia. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Bila turun ayat ni, Rasulullah suruh Sayyidina Ali pergi ke lorong-lorong di Madinah baca ayat ni. Sayyidina Ali ni suruh dia derah. Bila dia tepik dalam perang Khaybar, orang Yahudi duduk dalam kubur ni ketadah. Suruh dia derah. Jadi Sayyidina Ali dia baca ayat ni di lorong-lorong di Madinah. Orang Arab ni banyak tak banyak dia sipai payah arak. Pakat waktu pecah belaka mengalir arak ni di lorong-lorong di Madinah. Banyak tak banyak. Makna kalau minum arak ni memang tak boleh lawan orang Arab. Dia minum sungguh. Okay. Awak ni minta nak minum arak. Rasulullah baca ayat ni. Okay. Habis arak. Hak tak semayang pun Nabi tak uri. Hak nak berzina pun Nabi tak uri. Hak nak minum arak pun Nabi tak uri. Akhir sekali, hak dia mintanya berhala musyrikin Arab ni, hak besar kan kita tahu belaka dak. Ada 3 dak. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, 3 ni. So ni duduk di Taif, Al-Uzza duduk di Taif. Dijaga oleh Bani Saqif. Oh, ni saya benar ni. Saya benar. Minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya kami minta supaya berhala ni jangan dirobohkan? Islam dah tu. Sayang lagi kau berhala. Dahlah Islam kediam pada orang. Bila Rasulullah tak benar, dia minta tepuh. Setahun boleh tak ya Rasulullah? Lepas setahun roboh lah. Setahun pun Nabi tak bagi. Tak ada kompromi dalam soal syirik kepada Allah. Tak boleh setahun, dia minta 6 bulan. 6 bulan ya Rasulullah. Rasulullah tak boleh juga 6 bulan. Turun sikit, 3 bulan ya Rasulullah. 3 bulan pun Nabi tak boleh. Sebulan pun Nabi tak boleh juga. Akhirnya bila Nabi tak ada tolak ansur, ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak roboh juga, kami tak tergamak nak roboh sendiri. Rasulullah hantar orang. Tak apalah. Nabi hantar 2 orang sahabat, Khalid bin Al-Walid dan seorang sahabat lagi, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma. Bapa hantar Khalid sebab zaman jahiliah dulu Khalid berhidoh ke berhala Uzza. Jadi biar dia sendiri dia perutuh. Hari nak perutuh berhala Uzza ni, sahabat Nabi 2 orang ni pergi Khalid dengan Al-Mughirah. Siapa dia Taif? Orang Taif kecil besar tua muda tino jatah hok sihat hok sakit pakak tubik belakang. Bila siapa sahabat Nabi nya pakak mari merayu, pegang kepala, pegang kaki, pegang jubah, merayu, tolonglah jangan roboh Tuhan tok nenek moyang kami. Sahabat Nabi duk dia tak kata gapo. Habis rayu dia ugut pula. Robohlah roboh. Kalau mustuh berhala tu kamu akan kena bala. Dia juga sahabat Nabi tak jawab gapo. Bila habis dah rayu pun habis dah, ugut pun habis dah. Khalid bin Al-Walid kata, sekarang ni tibalah masa untuk kami melaksanakan perintah Rasulullah. Hak rayu dah, hak ugut dah. Al-Mughirah pergi dengan tu kursi. Katok sekali dia awak lolok reboh, ngelepas serai-serai buih mulut. Orang tak dia kata, tadi kan kita royak dah, jangan setuh, kalau setuh akan kena bala. Ya, Al-Mughirah ni dia sahabat Abu Higu kan. Kata dia bangun, dia kata tak ada gapo. Dia untuh kan. Balik bawa berita pada Rasulullah. Rasulullah tanya, apakah kamu jumpa sesuatu? Sahabat Nabi kata tak ada. Rasulullah suruh pergi semula. Binasa kat tapak dia. Binasa kat tapak dia. Bila dibinasakan tu,
keluarlah syaitan dengan jelmaan berambut panjang. Lalu dipancung oleh Khalid bin Al-Walid. Rupanya selagi tak buat tapak ni, ada lagi yang nunggu dalam tu. Dan bawah tapak tu tersimpan khazanah emas dan perak hak tok nenek moyang kaum Bani Sakif Nusipas itu. Payahnya nak boleh Islam. Sabarnya Nabi SAW sehingga sekarang ni Taif jadi salah satu daripada bandar Islam. Dah kalau masa malaikat nak membah dengan bukit tan Nabi tak ada dah. Tak ada dah bandar Taif tu. Tapi bukan tujuan perutusan Nabi ni nak puas hati, nak tengok orang buat khianat pada baginda, kena balas dak. Lagu mana pun Nabi nak selamat. Dan Rasulullah SAW diceritakan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Satu peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Pada tanggal hari Isnin 12 Rabiul Awal juga. Masa Rasulullah berusia 63 tahun 4 hari lebih kurang. Waktunya dekat nak gelicir matahari nak masuk waktu luhur. Itulah detik kewafatan Nabi SAW. Lepas kewafatan Nabi, ada peristiwa yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya. Abdul Rahman bin Auf ni dia bisa nego, pandai nego. Bila dia berhijrah ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan seorang Ansar yang kaya juga. Kawan tu nak bagi dua harta. Ambil ke Abdul Rahman separuh, dia separuh. Kemudian ada dua bini. Dia nak cerai nak ke Abdul Rahman. So, Abdul Rahman kata tak perlu belaka tu. Harta pun dia tak say, bini pun dia tak say. Pinjam sikit dia kata. Dan tunjukkan kepada aku di mana pasar Madinah. Pinjam nak modal sikit, tunjuk mana pasar Madinah. Pandailah dia buat kerja. Ni sahabat Nabi yang pintar nego. Sehingga akhirnya Abdul Rahman bin Auf ni nego. Sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Sekali-sekali gini nego bawa unta beribu ekor penuh dengan muat barang-barang. Beribu ekor unta ni kaya. Bukan unta kosong, unta muat barang. Kelik dengan unta yang penuh dengan muat. Bagi-bagi kat orang. Habis gini nego pula. Ni Abdul Rahman. Sahabat yang kaya. Di antara asyaratul mubasyarah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Mari suatu hari sahabat-sahabat Rasulullah berkunjung ke rumah Abdul Rahman bin Auf. Peristiwa ini berlaku masa Nabi wafat dah. Lalu Abdul Rahman menghidangkan kepada tetamu yang mari ni roti dan daging yang diisi dalam satu talam besar. Besar talam orang Arab ni tak ada sini. Roti daging ni makanan orang kaya. Abdul Rahman duk idam makan ke tetamu hak mari. Sambil idam tu ngalir air mata dia. Jadi sahabat-sahabat tanya, wahai Abdul Rahman, buat pun nangis? Duk ngidam makanan, nangis Abdul Rahman. Lalu Abdul Rahman kata, aku teringatkan Rasulullah. Bila idam makanan sedap-sedap ni teringat ke Nabi. Rasulullah sepanjang hayat baginda tidak pernah kenyang makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Manakala hari ni kenyang, esok kenyang, lusa kenyang, tulak terlapar dah tu. Kita kenyang 7 hari seminggu. Kadang-kadang 8 hari seminggu kita kenyang. Bukan 30 hari sebulan, 32 hari sebulan kita kenyang. Dah tak cerah kena dah. Pukul 10 nasi pula. Tengah hari lah. Pukul 4 petang roti cana pula. Nak goreng nasi. Yang lepas kuliah bakal ada nasi pula. Banyaknya kita makan. Nabi tak pernah kenyang makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Walaupun kalau Rasulullah nak bukit-bukit yang ada di kota Mekah tu Allah boleh tukar jadi emas dan semua tu milik Nabi belaka. Tapi bukan tu tujuan perutusan sebenarnya. Abu Bakar cerita suatu hari dia sangat lapar, tak ada makanan di rumah. Laparnya lapar doa. Lapar doa. Keluarlah jalan-jalan nak pergi ke rumah Rasulullah.
Arak-arak rumah Nabi ni ada makanan. Boleh tumpang. Tak ada siapa rumah Nabi jumpa dengan Rasulullah dalam perjalanan. Bila jumpa dengan Rasulullah dalam perjalanan, dia peluk Rasulullah. Dia serah pinggan Nabi ni ada batu. Gantung batu. Mahaza ya Rasulullah. Apa ni ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, aku lapar. Kita pun tak boleh bayar lagu mana lapar. Nak suruh serah berat sikit perut, berbatu. Berkali bila gantung batu tu, perut ni dia serah berat macam ada makan ni. Kita nak terang pun moga tak aja lapar. Kenyang semua kita. Seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Gini je kehidupan dia. Sebab apa? Hak paling besar sekali, lagu mana nak selamatkan manusia. Dan daripada ni, lahir satu generasi. Walaupun orang Arab ni, yang ada di kota Mekah, di zaman jahiliah, mereka ni jahil. Tapi ditulis dalam kitab-kitab sirah, lebihnya orang Arab ni, jahil dia bukan murakkab. Jahil murakkab ni makna jahil berlapis, banyak lapis. Jahil orang Arab ni selapis. Buat selapis, dia nampak lalu cahaya. Dan bila dia nampak cahaya, dia jadi orang hebat. Kalau jahat, dia jahat sungguh. Dan dia jadi baik sungguh. Orang Arab ni. Sebab tu perwatakan ni sesuai untuk jadi pendukung syariat Islam. Dan bila dia terima kebenaran, memang dia bawa sungguh. Tengok seorang sahabat Nabi, Uqbah bin Nafi', yang mengembangkan Islam di sebelah benua Afrika. Udah pergi perang. Benar so. Mana tempat ada orang yang pergi sebar ke Islam. Sampai ke pantai barat Afrika. Bila sampai ke pantai barat Afrika tu, sakok di laut. Tak ada dah kali orang dia kata. Sehingga Uqbah bin Nafi' kata, kalau aku tahu seberang lautan ni ada lagi manusia, nescaya akan aku memerangi untuk aku sampai ke agama Allah. Masa tu ilmu geografi ni lemah. Dia ingat bila siapa laut tu lautan Atlantik di pantai barat Afrika tu. Sebenarnya jemerai lautan Atlantik ada lagi benua Amerika ada di sana. Cuma tikut tu orang tak tahu. Tapi walaupun tak tahu, dia gambarkan satu keazaman. Kalau di sana laut luah ni ada lagi manusia, nescaya aku akan jemerai untuk nak sampai ke agama Allah. Ni sahabat Nabi. Jadi orang Arab ni memang dia jahil. Kehidupan zaman jahiliah dia ceritakan macam-macam. Tapi bila dia jadi Islam, dia jadi orang yang hebat. Hebat ni hebat sungguh. Dan mereka ni dah yang menjadi sahabat-sahabat setia yang mendukung perjuangan Nabi SAW. Akhirnya boleh merubah dunia. Menguasai 2/3 daripada muka bumi Allah. Bayang, daripada duduk di kota Mekah, bumi yang tandus kering kontan. Saudi ni lepas jumpa minyak je baru dia kaya. Dulu tak kaya. Sebelum jadi Saudi, masa tu dipanggil Hijaz. Hijaz ni dipimpin oleh Syarif Hussein. Hijaz ni Mekah dengan Madinah. Minyak tak ada lagi. Kemudian satu kabilah Arab yang besar, kabilah As-Sa'ud, bangkit lawan Syarif Hussein. Inggeris duduk tengah. Hak Sa'ud pun dia tolong, hak Syarif Hussein pun dia tolong Inggeris. Kemudian dengan pertolongan Inggeris, keluarga As-Sa'ud ni menang. Bila menang, keluarga As-Sa'ud ni lah, barulah dia panggil Memlikah Saudiyah Arabiyah. Sa'ud tu nama kabilah Arab ni, Badui. Okay. Hak keluarga Syarif Hussein ni, Inggeris tolong. Dia hantar seorang anak Syarif Hussein jadi raja di Iraq, nama Faisal. Kemudian seorang lagi anak Syarif Hussein, nama Abdullah, dia hantar jadi raja di Jordan. Dan Syarif Hussein ni duduk dengan anak dia di Jordan sampai mati. Sebab bila jatuh kerajaan Islam Uthmaniyah tahun 24, penjajah barat ni dia bagi-bagi dunia Islam macam bagi kek. Mu ambil secopeng, kak aku secopeng, kamu secopeng, dia bagi. Jordan, Iraq, boleh ke Inggeris. Libya, boleh ke Itali. Maghribi, Tunisia, boleh ke Perancis.
Algeria boleh ke Perancis. Dia bagi sama-sama dia. Hak di Iraq, sejarah sikit, Raja Faisal ni dia kecil lagi. Tak dia besar, pok saudara dia Abdul Ilah pegang tampuk kuasa, tentera Iraq bangun berotak. Dia bunuh habis keluarga dia raja. Faisal kena bunuh, Abdul Ilah ni kena bunuh, dan Abdul Ilah ni sangat tragis bila dia bunuh. Mayat dia tu diseret keliling kota Baghdad. Deret. Sehingga tak jadi rupa orang, diletakkan di atas Jalan Ar-Rasyid di Baghdad. Jalan Ar-Rasyid ni jalan yang dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid masa kerajaan Bani Abbasiyah dulu. Kita tengok tepat mayat Abdul Ilah diletak. Siapa lalu, sama ada jalan kaki, dengan kuda, dengan kereta, mesti jejak. Siapa tak jejak kena berdek. Jadi tak ada rupa orang. Mayat Abdul Ilah kemudian digantung. Tak ada lah keluarga di Raja Iraq. Keluarga di Raja Jordan kekal sampai lah ni. Keluarga As-Sa'ud, hak asalnya orang Badui ni, jadi kaya raya. Kita tengok tak salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Apa tanda kiamat? Biasa disebut. Orang Badui berkaki ayam boleh bina bangunan yang tinggi-tinggi. Nampak tak? Keluarga As-Sa'ud ni lah orang Badui, kabilah Badui. Akhirnya jadi raja, kaya raya, membina bangunan yang tinggi-tinggi. Di antara tanda-tanda dunia ni dah berada di akhir zaman. Sebelum daripada di Hijaz, di Saudi ni jumpa minyak, Mekah tak ada apa. Bila jumpa minyak tu barulah jadi kaya raya. Orang Badui pun jadi kaya, membina bangunan yang tinggi-tinggi. Tapi orang Arab walaupun hidup di bumi yang tandus di kota Mekah, sifat mereka ni memang lasuk. Dan dengan sifat lasuk ni lah yang diistilahkan oleh Said Qutb dalam buku dia Ma'alim fit Tariq. Dia tulis satu bab Jilul Quran, generasi Al-Quran, dalam nak menggambarkan hebatnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Said Qutb ni dia orang sastra. Dia tulis dengan bahasa yang indah. Dia kata bagaimana kamu lihat mereka ni manusia yang berjalan di atas muka bumi sebagaimana kamu, tetapi di dalam darah mereka mengalir darah-darah daripada Al-Quran. Dia ibaratkan dengan bahasa sastra. Comel ungkapan yang Said Qutb tulis. Nampak jalan apa kita ya, makan minum, tapi dalam darah tu mengalir darah-darah daripada Al-Quran. Sahabat yang dididik oleh Nabi SAW menyambung perjuangan dakwah, kemudian pergi pada tabi'in, kemudian pergi pada tabi'in, pergi pada ulama salafus soleh. Hak ni 100 tahun yang pertama yang dikira kurung yang terbaik. Lepas daripada tu 100 tahun yang kedua, 100 tahun yang ketiga. Kita ni 100 tahun yang ke-14 dah kita. Jauh dah kita dengan sahabat-sahabat, dengan zaman Rasulullah, dan martabat kita kau rendah. Beza dengan generasi awal. Itulah sikit sebagai tazkirah kita pada malam ni dalam kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita juga ambil maklum peristiwa lain yang berlaku pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Walaupun biasa kita ingatnya Maulud, tapi ada lagi peristiwa hijrah dan juga peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.